Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan memulakan satu topik yang baru, iaitu topik kita akan langkau dahulu topik yang bab 4.1 kerana kekangan peralatan iaitu kita terpaksa menggunakan komputer untuk pengkalan data. Jadi kita teruskan pada bab 4.2 iaitu struktur kod arahan. Okey, mari kita lihat topik kita pada hari ini. Okey, sebelum ini kita telah belajar penggunaan Python. Okey, dalam menghasilkan atau cara atau cara khususnya dalam melaksanakan projek PT3 kita, membangunkan program Python berdasarkan permasalahan yang anda tentukan sendiri, seperti membeli aiskrim, cara-cara pembelian roti dan sebagainya. So dalam topik ini kita akan belajar sedikit tambahan lagi, iaitu bagaimana kita membina user defined function dan juga prosedur dalam memperkemaskan lagi struktur kita supaya lebih pendek, lebih padat dan lebih teratur. So dalam kehidupan seharian kita, suatu masalah harus dianalisis uh, dan dikenal pasti dan dibahagikan kepada beberapa masalah, ya, melalui proses leraian seperti kita dah belajar sebelum ini. Okay. Tetapi uh, peleraian masalah ini juga perlu diikuti dengan peleraian kod. Maksud kod kita juga perlu dileraikan mengikut leraian masalah yang kita telah berikan supaya dia nampak lebih kemas dan lebih mudah untuk dikenal pasti jika berlaku ralat dan sebagainya. Jadi untuk itu maka anda perlu belajar bagaimana untuk membuatkan kod itu lebih mudah dengan menggunakan function dan prosedur. Supaya apabila ada tugas-tugas kecil yang berulang, contohnya operasi penambahan ataupun pencarian baki dalam pembelian dan sebagainya, bila dipanggil semula tugas itu dapat dilaksanakan tanpa perlu menulis berulang-ulang kali tugas yang sama. Contohnya macam kita simpanlah arahan ini untuk digunakan pada masa akan datang. Okay, untuk lebih jelas lagi kita boleh lihat contoh ini. Okey. Function sesuai digunakan bagi subtugas yang perlu memulangkan satu nilai selepas tugas itu diselesaikan. Sebagai contoh, dalam permainan yang dalam gambar sebelah ini dia melibatkan pembelian. Situasi pengiraan dana yang sedia ada dan baki dana selepas pembelian dilakukan. Contohnya baki sedia ada 220, selepas pembelian dilakukan maka baki tinggal 20. Okey. Jadi function ini sesuai digunakan bagi proses pengiraan kerana kod yang sama tidak perlu ditulis berulang-ulang kali. Maksudnya dalam proses kita bermain permainan ini, kita akan melakukan pembelian banyak kali. Okey, kali pertama, kali kedua dan kali ketiga. Jadi untuk menghasilkan algoritma ataupun kod atau cara yang lebih kemas, maka kita kena savekan satu function khas untuk pembelian sahaja. Bila pemain ingin membeli, maka dia akan panggil semula kod atau cara pembelian tersebut. Kita tak perlu type banyak kali. Itu pertama. Faham ya? Yang kedua ialah procedure. Prosedur sesuai digunakan dalam situasi di mana satu tugas perlu dilaksanakan berulang kali apabila diperlukan tanpa pemulangan nilai. Okey, yang tadi dia perlu pulangkan nilai. Okey, selepas pembelian berapa baki dia. Okay, tetapi yang ini tidak perlu dipulangkan nilainya. Perhatikan bahawa prosedur yang disimpan dalam butang profil, contohnya ini butang profil, akan terlaksana setiap kali butang ini diklik. Proses ini akan memaparkan tingkap dengan mengandungi profil pemain seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4/3. Dia tidak pulangkan nilai, dia cuma laksanakan sahaja. Contohnya, klik saja butang profil akan keluar paparan nama pemain, status level dia, okey, ranking dia dan sebagainya. So, itu hanya melaksanakan saja tanpa memulangkan sebarang nilai. Jadi penggunaan sub atau cara seperti function dan prosedur sesuai untuk pelaksanaan tugas yang khusus dan ataupun berulang-ulang kali. Jadi ia menjadikan kod lebih bersifat sistematik, teratur, modular dan lebih mudah dinyah perhijatkan. Maksudnya diselenggarakan jika berlakunya ralat. Okey, apa beza antara function dan prosedur dan apa persamaan dia? Okey, sebelum itu kita lihat dahulu uh, apakah persamaan dia. Pertama sekali, function dan prosedur mempunyai nama khusus yang eksplisit. Okay, dia ada nama-nama khusus dia, function. Dan prosedur juga ada nama-nama khususnya. Dia tidak boleh bertembung. Jika dia bertembung, dia akan menimbulkan konflik dan atau cara tidak boleh, atau cara Python tidak boleh membaca function atau prosedur tersebut. Kemudian yang kedua, berparameter ataupun tidak berparameter. Okay, berparameter ataupun tidak berparameter.
Parameter. Apa itu parameter? Kita lihat pada kotak kuning ini. Parameter ialah pemboleh ubah yang digunakan oleh sesuatu function atau prosedur. Pemboleh ubah. Contohnya, kita letakkan baki pembelian. Itu adalah pemboleh ubah. Perkataan baki underscore pembelian. Itu adalah pemboleh ubah. Melaksanakan satu, kemudian yang seterusnya melaksanakan satu urutan arahan bagi menyelesaikan satu tugas khusus. Contoh kalau baki pembelian tadi, dia melaksanakan uh, operasi penolakan dana sebelum pembelian dan selepas pembelian. Dan yang keempat, boleh digunakan berulang kali dalam atur cara yang sama atau berbeza sekiranya perlu. Okay, apa bezanya function dan prosedur? Function ada dua jenis. Satu built-in function yang memang sudah terbina di dalam Python. Keduanya yang ditulis oleh pengguna, user defined function, di mana jika tidak ada function dalam yang terbina di dalam Python, maka pengguna akan bina sendiri function tersebut mengikut kesesuaian atur cara. Kemudian yang keduanya ialah perbezaannya function perlu menerima nilai input, argument. So, argument ialah kalau dalam kotak kuning ni ialah data atau nilai sebenar dalam pemboleh ubah tersebut. Okey, contohnya baki pembelian sama dengan sorry, nilai apa? Dana sedia ada sama dengan RM100. Jadi 100 itu adalah nilai input ataupun data bagi pemboleh ubah nilai dana contohnya. Okey. Kemudian function juga memulangkan satu atau beberapa nilai, nombor, aksara atau jenis data lain. Dia akan pulangkan semula. Tadi kalau kita masukkan baki pembelian, dia akan pulangkan berapa baki selepas dilakukan pembelian. Dia akan pulangkan semula, dia akan beritahu kita berapa baki yang ada setelah dia kira. Okey. Prosedur pula ditulis oleh pengguna, ya, tidak semestinya menerima input, tidak semestinya ada data. Okey, ada nilai. Okey, mungkin dia hanya boleh satu arahan sahaja. Contohnya print, cetak. Cetak nilai baki, itu sahaja. Itu tidak ada data. Tidak memulangkan sebarang nilai, kecuali nilai secara lalai, itu none. So, dalam Python, dia akan ada nilai secara lalai, iaitu none. Okey, dan dia tidak semestinya tidak memulangkan sebarang nilai. So, ini adalah persamaan dan perbezaan antara function dan prosedur. Mungkin anda kena ingat dalam peperiksaan. Okey. Function. Seperti yang cikgu telah beritahu sebelum ini, function ni ada dua. Function dalaman, built-in, dan function user-defined function. Okay, function dalaman, built-in. Built-in function ialah fungsi sedia ada dan disimpan dalam library bahasa pengaturcaraan. Kod sumber untuk setiap built-in ini tidak boleh dilihat oleh pengaturcara, tetapi kita tahu. Okay, setiap built-in ini mempunyai nama-nama yang deskriptif yang menerangkan, yang mencerminkan apa fungsi function tersebut. Nama built-in ini tidak boleh ditukar, dia kekal, dan dalam Python, fungsi input dan fungsi output adalah built-in function yang sering digunakan. Okay, input. Bila kita type input, maksudnya itu adalah satu contoh fungsi built-in function. Okay, print juga adalah satu fungsi built-in function dalam Python. Maksudnya print, bila katakan print, maksudnya function dah tahu dah kita nak mencetak dan mempaparkan sesuatu. Kalau input, Python dah tahu dah kita nak pengguna masukkan sesuatu nilai secara manual. Dan tugas yang dilakukan oleh built-in function ini dibekalkan adalah terhad dan ringkas sahaja. Okay, ini adalah contoh-contoh built-in function yang ada dalam Python. Anda tak semestinya perlu ingat semualah, tetapi ini adalah yang biasa kita gunakan. Contohnya print. Print ni yang biasa kita gunakan. Apa lagi? Integer. Kita nak isytiharkan sesuatu pemboleh ubah tu integer. Input. Kita nak pastikan pengguna masukkan satu nilai. Okey, dalam atur cara kita. Apa lagi? Banyak lagi lah. Ini antaranya ya, antaranya. Integer, input, float. Itu semua adalah built-in function yang ada di dalam Python. Okey, contoh 4.8. Ada dalam buku teks anda. Penggunaan built-in function dalam bahasa pengaturcaraan Python. Contoh ini menunjukkan built-in function sum, max, min, index. Ini tak ada tadi ya dalam senarai ini, tapi sebenarnya ada. Min ada. Min, max. Okey. Di mana sum ini untuk tujuannya untuk mencari jumlah. Max untuk mencari nilai tertinggi. Min untuk mencari nilai terendah. Index untuk mencari kedudukan sesuatu item di dalam senarai. Okey, bagi mendapatkan nama murid yang memperoleh jumlah markah tertinggi dan terendah,
Jadual 4-1 menunjukkan markah yang diperoleh 5 murid bagi 4 mata pelajaran. Kira ada 5 orang murid dan 4 mata pelajaran dengan setiapnya ada markah masing-masing. Dan setiap murid diberikan ID murid 001, 0001 sehinggalah 0005. Jadi untuk memahamkan lagi proses Python ini, proses menggunakan function dan built-in function ini, cikgu galakkan anda sila buka online Python. So, bagaimana nak buka online Python? Kita akan lihat selepas ini. Okey, seterusnya untuk membuka online Python, anda boleh buka Padlet Asas Sains Komputer. Okey, kemudian anda scroll sehingga hujung sekali di mana ada perisian Python. Okey, perisian Python online. Bukan yang atas sekali ya. Yang atas ni repl.it ni. Okey, kita ambil yang di nombor 2. Online Python yang kedua ini. Okey, bila anda klik di situ, dia akan memaparkan paparan seperti ini. Okey, itu dia. Okey, di mana kita ada, dia akan keluar yang default algoritma dia atau cara dia itu print hello world. Ini kita tak nak lah. Okay, jadi anda boleh pilih semua sekali dan deletekan dia. Okey, biarkan dia tinggal baris satu dan baris yang kedua. Okey. Jadi untuk yang ini sebenarnya anda perlu sign up dahulu. Untuk membolehkan anda save atur cara anda ini, anda perlu pertama sekali anda perlu sign up. Okey, sign up menggunakan personal email anda ataupun Google ID Classroom anda. Okey, tekan sign up di situ dan anda boleh masukkan nama anda. Kemudian anda boleh masukkan email address anda dan password anda. Okey, dan kemudian register. Okey, selepas anda register barulah anda boleh savekan sebarang atur cara dengan menekankan butang save ini dan kemudian barulah anda boleh hantar kepada cikgu dalam bentuk main.py ya, dalam Google Form. Okey, mari kita buat dahulu atur cara ini. Okey, anda salin dahulu atur cara tersebut iaitu pertama sekali untuk sebagai backup, langkah pertama sekali anda letakkan sini hashtag supaya cikgu tahu ini adalah hasil kerja siapa, hashtag nama anda. Okey. Nama saya ialah, masukkan nama anda di situ. Okey, kemudian baris yang kedua, anda salin semula seperti yang ada dalam buku tu, hashtag menyimpan markah, okey, iaitu menyimpan markah setiap murid dalam senarai. Jadi type kat situ, menyimpan markah setiap murid dalam senarai. Okey, baris yang ketiga, dia adalah berikan senarai dekat situ. Okey, di mana murid 1 sama dengan 87, 80, 78. Jadi anda type boleh semula situ. Murid 1, murid underscore 1. Okey. Sama dengan, okey, square bracket, 87, 70, 80, 78. Okey. Dan kemudian baris yang kedua salin saja murid underscore 2. Okey, kita namakan boleh ubah yang kedua murid underscore 2 dan senarai dia ialah square bracket 95 80 65 75. 95, 80, 65, 75.
Okey. Nombor-nombor di dalam senarai ini adalah markah untuk murid-murid tersebut. Seperti yang ada dalam jadual sebelum ini. Okey, murid underscore 3. Pastikan anda buat underscore kerana pemboleh ubah tidak boleh ada tanda space jarak. Jika tidak, dia akan keluar ralat. Seterusnya, murid 3, 74, 85, 90. 74, 85, 90, 85. Murid 4, murid underscore 4 sama dengan square bracket 55, 85, 71, 68. Okey, dan yang terakhir sekali, murid underscore 5 sama dengan square bracket 65, 78, 68. 65, 78, 68, 65. So, itu adalah kita mengisytiharkan pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah. Ini adalah pemboleh ubah dia. Dan ini pula adalah nilai bagi pemboleh ubah tersebut. Okey, dalam senarai markah bagi setiap murid. Okey, so murid 5 hingga murid 1 dia senarai. Okey, dan 87 dan nombor-nombor yang berwarna biru ni adalah item-item bagi yang terdapat di dalam senarai tersebut. Okey, kemudian ada type saja seterusnya. Langkau satu baris. Kemudian hashtag menyimpan nama setiap murid dalam urutan senarai nama. Okey. Hashtag menyimpan nama setiap murid dalam urutan senarai nama. Okey. Jadi, pemboleh ubah di sini ialah nama. Nama senarai itu ialah nama dan ini adalah item-item dia mengikut tertib senarai markah di atas. Okey. Contohnya kalau murid 1, siapa dia sebenarnya yang dapat 87, 70, 80, 78 ni? Ali bin Azmi. Okey. Yang murid 2 siapa sebenarnya? Aminah. So, kita susun ikut senarai tersebut. Jadi, letakkan nama sama dengan square bracket. Jangan lupa pembuka kata Ali bin Azmi. Okey. Kemudian, koma. Nama murid kedua ialah, jangan lupa pembuka kata Aminah binti Yusuf. Okey. Koma. Pembuka kata seterusnya ialah Chong Yiling. Okey. Chong Yiling. Chong Yiling. Okey. Seterusnya Dayang Minau. Okey. Dayang Minau. Pembuka kata Dayang Minau. Okey, kita boleh ni. Dayang Minau. Dan yang terakhir ialah Danish anak lelaki Kartigasu. Okey. Koma. Danish anak / lelaki Kartigasu. Okey, Kartigasu. Okey. Baru kita masukkan baris yang seterusnya. Baris yang ke seterusnya. Baris barulah. Okey. Jadi, anda perlu type semua ni untuk melihat bagaimana proses pengiraan dan penggunaan
function. So, dalam kes ini kita menggunakan function sum, itu untuk menjumlahkan markah setiap murid. Dan kemudian kita menggunakan markah, kita menggunakan arahan max dan min untuk mendapatkan jumlah tertinggi dan jumlah terendah. Dan kita kemudian menggunakan function index untuk mendapatkan kedudukan item. Dan kita menggunakan built-in function print, mencetak untuk memaparkan dalam bentuk ayat. Siapa dapat markah tertinggi, siapa dapat markah terendah. Okey, yang ini cikgu telah pun menaikkan menjumlahkan markah setiap murid. Jumlah 1_1 sama dengan sum murid 1. Maksudnya di sini sum ini adalah function untuk built-in function untuk menjumlahkan markah yang diperolehi oleh murid 1. 87 ditambahkan dengan 70, ditambahkan dengan 80, ditambahkan dengan 78. So, berapakah kalau cikgu nak letakkan nota di sini? Hashtag, maksudnya dekat sini 87 tambah 70 tambah 80 tambah 78. Okey, itu adalah markah untuk siapa murid 1 ni? Ali bin Azmi. So, anda boleh letakkan hashtag ni sebagai nota untuk menunjukkan berapakah markah yang ditambahkan. Ni sama dengan berapa ni ya? 87 tambah 70, 87 ditambahkan dengan 70 tambah 80 tambah 78. So, total ni adalah 315. Okey, anda boleh buat begini untuk jumlah murid 2, 3 sehingga 5. Seterusnya, cikgu juga meletakkan jumlah. Okey, jumlah dalam bentuk senarai. Jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, jumlah 4 dan jumlah 5. Di mana kalau dalam bentuk hashtag di sini ialah dia adalah sama dengan, kalau ni nak bagi tahu nota je lah. Hashtag ni untuk beritahukan secara untuk nota, untuk panduan anda. Dia ada bersamaan dengan jumlah, okey, sama dengan square bracket, jumlah yang ada di atas 315, okey, koma 315, koma 334, koma 279, koma 276. Okey, so itu adalah apa yang akan yang terhasil apabila kita jadikan dia dalam bentuk senarai. Dia akan ambil semua markah yang berada di atas ini dan dijadikan dalam bentuk senarai begini. Okay, seterusnya, untuk mencari markah tertinggi dan terendah dalam senarai jumlah, maka kita kena bina satu pemboleh ubah yang kita namakan tertinggi dan terendah. Di mana tertinggi kita menggunakan built-in function max. Dia akan cari dalam banyak-banyak jumlah yang dalam senarai jumlah ni, yang manakah yang paling tinggi? Okay, yang manakah yang paling tinggi? So, sepatutnya jawapannya dekat sini, kalau cikgu letak hashtag kat sini, dia akan dapat yang paling tinggi ialah 334. Okey. Dan kemudian bagi yang terendah, dia akan menggunakan built-in function min. Dan jawapannya sepatutnya dalam storan ingatan komputer atau cara yang jumlah yang terendah ialah 276. Seterusnya kita akan menggunakan sub-function index ataupun built-in function index untuk mendapatkan di manakah kedudukan markah yang tertinggi dalam senarai jumlah tersebut. Okey, caranya kita letakkan pertama sekali, kita berikan nama pemboleh ubahnya index underscore tertinggi sama dengan jumlah dot index. Jumlah dot index ni adalah satu bentuk di mana jumlah ni adalah nama senarai jumlah ini.
dot index. Bila kita letak dot index, maksudnya kita nak mencari kedudukan item tersebut yang ingin dicari dalam jumlah ini. Contohnya, indeks dalam kurungan tertinggi. Maksudnya kita nak mencari apakah kedudukan nilai yang tertinggi yang ada dekat sini, iaitu 334 dalam senarai jumlah ini. Okey. Kalau nak lebih faham, kalau kita letakkan nota kat sini, hashtag, dia akan sama dengan jumlah .in index. Okey, bila tertinggi, dia akan lihat kat sini. Tertinggi. Pemboleh ubah tertinggi, berapa nilai dia? 334. Maka dia akan cari 334. Okey, dan sebenarnya, dia akan mendapatkan berapa jawapan dia? Bila dia akan cari, di manakah kedudukan 334 dalam senarai jumlah? Senarai jumlah mana? Ha, ni jumlah. Okey, jumlah. Yang manakah 334 berada pada indeks yang keberapa? Ha, kita lihat nota tadi. Okey, 315 indeks dia kosong. Masih ingat lagi, kita mesti mulakan dengan indeks dengan kosong. 315 yang kedua, nilai dia, indeks dia 1. 334, indeks dia yang ketiga. Sorry, kosong, 1 yang kedua. Jadi, kedudukannya adalah nombor 2 dekat situ. Okey. Sama juga, jika kita mencari jumlah indeks terendah. Okey. Jadi, yang terendah, nilai yang terendah dekat sini ialah 276. Jadi, kalau kita lihat 276 dekat sini, 315 indeks dia kosong, 315 indeksnya 1, 334 indeksnya 2, 279 indeksnya 3, dan 276 indeks yang keempat. Jadi, dalam setoran ingatan atau cara ini, indeks dia adalah yang keempat bagi nilai terendah. Okay, seterusnya, kita dah tahu dah di manakah kedudukan markah tertinggi, iaitu 334 berada kedudukan indeks yang kedua, markah yang terendah berada pada indeks yang keempat. Maka sekarang kita nak cari siapakah nama murid yang mendapat markah yang tinggi tadi dan yang rendah tadi. Okey. Jadi kita menggunakan sub function nama square bracket dan kita masukkan kedudukan indeks yang kita ingin cari. Okey. Dan dia menggunakan pemboleh ubah murid underscore markah underscore tertinggi. Sama dengan nama, square bracket, dan kita masukkan nilai dia. Nilai kedudukan item yang kita ingin cari. Contohnya dekat sini, kalau cikgu letakkan nota, hashtag. Jadi murid markah tertinggi sama dengan okey, murid markah tertinggi sama dengan nama. Nama ni adalah pemboleh ubah bagi senarai, nama ni adalah senarai. Nama bagi senarai di atas ni, nama atas ni tadi. Nombor baris 10 ni tadi. Ini adalah senarai nama yang kita dah susun tadi mengikut turutan markah. Ali bin Azmi, Aminah bin Yusuf dan sebagainya. Jadi dia akan cari nama pada indeks tertinggi. Indeks tertinggi kat sini tadi kita dapat dah 2. Jadi dia akan letakkan 2 dekat sini. Dan siapakah sebenarnya akan berada nama yang berada pada indeks yang kedua? Hati-hati, lihat pada senarai nama-nama. Okey, indeks 0 Ali bin Azmi, indeks 1 Aminah binti Yusuf, indeks 2 Chong Yi Ling. Jadi dia akan keluarkan dalam ingatan dia Chong Yi Ling sebagai murid yang mendapat markah tertinggi. Okay. Bagi murid markah terendah pula, murid markah terendah pula, dia akan menggunakan nama indeks bagi markah terendah ialah 4. 276 tadi 4. Jadi dia, siapakah nama yang terakhir sekali? Danish, anak lelaki Kartigasu. So, dalam ingatan atau cara ini, dalam setoran memorinya, dia namanya ialah Danish, anak lelaki Kartigasu.
Maka yang terakhir sekali, setelah kita mendapatkan nama murid yang mendapat markah tertinggi dan terendah, pastinya kita ingin mencetak. Jadi kita menggunakan built-in function print. Okey, sama anda typekan print di dalam kurungan. Kita nak print apa? Kita nak printkan nama murid yang dapat markah tertinggi sini. Bukan Chong Yiling ya, tetapi kita ambil dia punya nama boleh ubah tersebut. Jadi print murid markah tertinggi. Ha, print murid markah tertinggi. Jadi bila kita ambil nama pun boleh ubah murid markah tertinggi, secara automatik dia akan ambil nama murid tertinggi lah, Chong Yiling. Sebab nilai dia boleh berubah-ubah. Mungkin boleh jadi Dayang Minau, boleh jadi Ali bin Azmi. Jadi kita ambil nama pun boleh ubah sahaja, bukan nama Chong Yiling. Okay, murid markah tertinggi kita nak gabungkan dengan perkataan yang lain. Jadi kita kata contohnya kita nak letakkan Chong Yiling kemudian mendapat markah tertinggi, iaitu jadi bila kita nak gabungkan perkataan mendapatkan markah, letakkan koma, kemudian letakkan pembuka kata dan tuliskan mendapat markah tertinggi ayatnya, iaitu, dan kita nak gabung pula berapa markah yang dia dapat di situ, markah tertinggi. Jadi koma dan sebelum koma tu datang selepas penutup kata, koma, iaitu, okey, letakkan jarak sikit, iaitu berapa markah tertinggi dia. Jadi kita ambil yang sini, tertinggi ni pun boleh ubah tertinggi, dan kita letakkan di sini. Okey, pastikan ejaan huruf besar huruf kecil sama seperti yang anda type pada mula-mula atau cara ni. Jika tidak, atau cara tidak dapat membaca. Print murid markah terendah. Okey, mendapat markah terendah iaitu, dan nilai pun boleh ubah dia ialah terendah yang ni. Kita akan panggil semula, boleh ubah terendah dan letakkan di sini. Okey. Kita rasa atur cara ni dah betul, tetapi untuk kepastian kita kena run dan lihat bagaimana, adakah dia akan menghasilkan output yang dikehendaki atau tidak. Okey. Jadi bila anda run, dia akan keluar di bawah ni nanti. Okey, klik butang run di atas ini. Okey, nampak? Dia terus dah. Inilah output yang dikeluarkan oleh atur cara Python ini. Chong Yiling mendapat markah tertinggi iaitu 334. Danish anak lelaki Kartigasu mendapat markah terendah iaitu 276. Tidak ada perkataan merah error di sini. Maksudnya atur cara yang kita type ini tiada ralat. Okay, selamat menjawab untuk soalan ini. Hari ini anda hanya buat atur cara ini, kemudian save kan. Tekan butang save. Okay, seperti biasa anda kena login dahulu yang ni. Okay, anda kena login, sign up dahulu. Ni kena copy dulu, takut hilang nanti. Okay, copy dahulu semua. Klik kanan, copy. Okay, kita login dulu. Cikgu dah login dah. Cikgu dah pernah masukkan email cikgu. Okey, cikgu dah login dah menggunakan nama cikgu. Okey, welcome Saifuddin. So kalau anda boleh buatlah. Boleh buat untuk email anda. Okey, di sini tadi anda paste mula atur cara Python tadi dan tekan butang save. Okey, name of the project is, apa nama projek kita ya, yang ni. Kalau kita lihat daripada tadi penggunaan Python. 4.0
2.2 penggunaan Python. Penggunaan function. Okey, save. Okey, kemudian okey, seterusnya bila anda telah save projek tersebut, anda pergi kepada My Project. Sepatutnya akan ada keluar senarai projek yang anda telah save tadi. Ini adalah projek yang telah kita save tadi, penggunaan function, dan di situ ada simbol download. Okey, anda boleh download. Bila dia download, dia akan buat dalam bentuk format main py, tak salah cikgu. Oh tak, dalam bentuk function zip. Okey. Okey, kemudian anda boleh pergi, kalau dalam telefon bimbit, anda pergi kepada folder download. Okey, ada dekat situ. Dan anda boleh hantar atau cara ini ke dalam Google Form. Okey, di sini ada dalam Google Form. Boleh hantar kepada cikgu ataupun anda boleh hantar, anda buka Google Form. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Nanti cikgu akan sediakan Google Form pada kolom tajuk struktur keorahan ini, ataupun cikgu akan berikan pautannya dalam grup Telegram ASK. Okey, itu sahaja pada minggu ini. Sekian. Terima kasih.